السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrus Tsamin, muka surat 42 baris تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, kedelapannya ijadu syai'in minal alami ma'a adami iradatihi lahu aw ma'al zuhuli aw ma'al ghaflati aw sambung perbahasan lawan bagi sifat iradat, iaitu sifat berkehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaliknya, mustahilnya ialah Allah Taala menjadikan sesuatu tanpa kehendak. Itu mustahil. Jadi dia sambung kata dia mengadakan sesuatu, kata musannif, mengadakan sesuatu daripada alam serta yakni hal keadaan ketiadaan berkehendak. Itu mustahil. Jadi kalau Allah Ta'ala buat sesuatu tanpa kehendak dan terjadi, makna Allah Ta'ala tergagah, dia panggil. Tergagah makna terpaksa, bukan atas jalan kehendak Tuhan, bukan atas jalan pilihan Tuhan buat benda tu. Macam contoh orang paksa kita untuk bunuh orang, kita pun terpaksa bunuh sebab dia nak bunuh kita contohnya. Jadi kita buat bunuh orang tu bukan kehendak kita, tapi tergagah, terpaksa. Jadi Allah Ta'ala bukan sebegitu. Ataupun serta lupa, dia buat, Allah terlupa, patutnya tak buat. Mana boleh gitu Tuhan. Kita betul lah, kita buat sesuatu lupa, terbuat. Tak apalah, kita makhluk. Allah Ta'ala kalau buat sesuatu atau meniadakan sesuatu, tidak boleh disertai dengan lupa. Pasti ada kehendak bersamanya. Ataupun serta lalai. Sekali dia akan bincang berkenaan dengan lupa dan lalai, apa perbezaan dia. Ataupun dengan tabiat. Ni yang telah lalu kita sebut. Tabiat ni ada syarat, ada dia panggil sabitnya syarat dan ternafi mani', ternafi penghalang. Contohnya syarat nak bakarnya api pada sesuatu kertas, syaratnya ialah mendekatkan api dengan kertas dan tidak basahnya kertas tersebut. Itu dia panggil mensabitkan syarat dan ternafi mani', ternafi penghalang. Penghalangnya ialah basahnya kertas. Jadi kita nafikan basahnya kertas dengan makna kertas tu dalam keadaan kering, kemudian didekatkan dengan api, maka tabiatnya membakarlah ia. Itu secara tabiat dia panggil. Jadi Allah Ta'ala adakah menghanguskan sesuatu dengan cara tabiat? Tidak. Tetapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, api itu bukan menghanguskan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menghanguskan. Kemudian kata dia maka sekalian yang tersebut, iaitu Allah Ta'ala buat alam ni bukan kerana kehendak dia, ataupun kerana lalai, ataupun kerana lupa, ataupun kerana tabiat.
maka sekaliannya itu menafikan kehendak Allah, dan menafikan ikhtiarnya, pilihan Allah. Kalau ada tabiat ketiadaan kehendak, ataupun Allah lupa, Allah lalai, satu lagi dia tak bubuh, mungkin jatuh kot, illah maklul, sebab musabab. Ada Allah, ada alam secara automatik. Tu seolah-olah adanya alam ni tanpa kehendak Tuhan. Itu menafikan kehendak Allah. Itu mustahil. Sebab tu dia kata itu semua menafikan kehendak Allah dan pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan sesuatu. Maka adalah perceraian lupa dan lalai itu. Perceraian makna perbezaan. Al-farqu baina al-ghaflati wan nisyan. Al-ghaflati wadh-dhuhul. Perceraian makna perbezaan antara lupa dan lalai itu. Maka lupa itu ada pengetahuan dahulunya. Maknanya sebelum daripada dia lupa tu dia tahu. Tu maksud lupa. Lupa ni makna dulu dia tahu, sekarang hilang. Tu lupa tu. Dan lalai itu sama ada pengetahuan dahulunya atau tiada. Tapi lalai ni umum lagi. Lalai ni ialah sama ada sebelum lalai itu dia tahu ke, dia tak tahu ke, dia panggil lalai. Kalau lupa ni nak panggil lupa ialah sebelumnya dia tahu, dia ingat, lepas tu hilang. Tu lupa. Tu Kalau ghaflah, lalai ni lebih umum, iaitu sebelumnya sama ada dia tahu ke tak tahu ke, sekarang ni lalai, dia panggil sebagai lalai, tak panggil lupa. Jadi lalai lebih umum daripada lupa. Lupa lebih khusus, lalai lebih umum. Maka lupa itu khas dan lalai itu am. Lalai itu lebih umum, adapun lupa itu khas, iaitu tertentu kepada orang yang ada pengetahuan sebelum lupa. Mana sebelum lupa tu dia tahu, lepas tu hilang. Tu lupa. Kalau lalai ni sebelum dia tu boleh jadi tahu, boleh jadi tak tahu. Tu dia panggil lalai. Tu beza antara lalai dan juga lupa. Itu semua ternafi bagi Allah Ta'ala. Jadi kalau seolah-olah kita kata Allah Ta'ala itu lalai, maknanya sebelumnya boleh jadi Allah Ta'ala ada pengetahuan, boleh jadi Allah Ta'ala tak ada pengetahuan. Itu sabit jahil bagi Tuhan. Bila sabit jahil bagi Tuhan, Allah Ta'ala tidak akan kehendak benda yang dia tak tahu. Mesti dia akan kehendak benda yang dia tahu. Jadi sifat ilmu dengan sifat iradat saling berkait antara satu sama lain. Kalau dia berkehendak kepada sesuatu, makna benda tu dia tahu. Kalau dia tak berkehendak kepada sesuatu, maka benda kita nak terima kata Allah Ta'ala kehendak ataupun tidak berkehendak benda yang Allah tak tahu pun benda tu. Itu tidak boleh. Macam kita lah, kita nisbah kepada kita nak bancuh Milo. Kalau Milo kita tak tahu, boleh bancuh Milo, tak tahu kita. Tidak tahu kewujudan Milo di atas dunia ni. Agak-agak teringin nak bancuh. Tak ada lah. Tidak ada kehendak nak bancuh Milo. Sebab kita tak tahu Milo tu wujud. Jadi mustahil atas Allah Ta'ala berkehendak sesuatu tanpa dia tahu dulu. Mesti dia tahu benda apa tu. Baru dia kehendak dan tidak kehendak. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah, dan makna fi'il. Fi'il ini perbuatan dengan illah, yakni berdasarkan sebab musabab dan tabiat itu, bahawa adalah wujud Allah itu melazimkan wujud kainat, wujud makhluk. Tu contoh perbuatan atas jalan sebab musabab, perbuatan atas jalan tabiat. Mana? Iaitu seolah-olah kita kata kejadian alam ini hasil daripada ada Tuhan. Tanpa Allah kehendak pun ada Allah, ada automatik alam. Tu atas jalan tabiat, atas jalan sebab musabab, direct lalu, automatik. Sebab tu ni pandangan falsafah, dia kata alam itu qadim, sama dengan Allah. Kerana bila ada Allah, automatik ada alam. Jadi Allah ada qadim tak? Qadim. Automatik alam pun qadim. Dia tidak boleh. Allah Ta'ala itu dia tak kata Allah Ta'ala qadim kemudian Allah berkehendak untuk adakan alam. Dia tak kata begitu. Bila kata sebab musabab, makna Allah ada, automatik ada alam. Maka tanpa perlu kehendak Tuhan pun alam pun ada. Jadi itu menafikan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mustahil. Contoh dia seperti lazim ma'lul dengan illah. Ma'lul ni musabab lah, illah ni sebab. Mana? Iaitu seperti gerak tangan
illah, yakni sebab bagi gerak cincin. Jadi gerak cincin tu musabbab, gerak tangan tu illah, sebab. Bila gerak tangan, gerak cincin, tu contoh sebab musabbab. Bukan kata orang etikad tu kafir tak. Nak kata contoh sebab musabbab ialah seperti gerak cincin dengan sebab geraknya tangan. Jadi gerak tangan tu sebab Kenapa boleh gerak cincin? Sebab gerak tangan. Jadi gerak cincin tu musabbab. Gerak tangan tu, gerak jari tu sebab. Cuma etikad Ahlussunnah kata yang gerakkan jari Allah, yang gerakkan cincin pun Allah. Bukannya Allah Ta'ala menggerakkan cincin tanpa berkehendak menggerakkan bukan Allah Ta'ala menggerakkan jari tanpa Allah Ta'ala kehendak menggerakkan cincin. Bukan. Dua-dua Allah Ta'ala kehendak berlaku nak gerak. Gerak cincin pun Allah Ta'ala kehendak, gerak tangan pun Allah Ta'ala kehendak. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan kata Allah Ta'ala kehendak gerak cincin, gerak jari, lepas tu cincin pun bergerak lah tanpa kehendak Tuhan. Tak boleh. Itu bukan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian, dan seperti api, tabiat api itu menghanguskan, iaitu bila adanya api di sesuatu tempat, di sesuatu benda, ketah ke dan sebagainya, dan benda yang dibakar itu tidak basah, maka tabiatnya api akan menghanguskan. Itu pun bukan i'tiqad Ahlussunnah. Ahlussunnah ialah dia kata api tidak menghanguskan walaupun ada syarat ternafi mani', ternafi penghalang. Ada syarat mana? Iaitu api dekat dengan ketah, lepas tu ketah tidak basah. Adakah mesti kena bakar? Belum tentu. Nabi Ibrahim AS dekat dah dengan api. Nabi Ibrahim AS tak basah pun, tu pun tak terbakar, tak menghanguskan, bahkan sejuk. Jadi i'tiqad berkenaan dengan sesuatu bekas itu hasil daripada tabiat tidak betul. Allah sahaja yang beri bekas, Allah sahaja yang memberi kesan terhadap sesuatu. Adapun perbuatan kita tu hanya usaha dan ikhtiar sahaja. Maka tak dapat tiada, yakni mesti manakala bersentuh dengan api, yakni oleh sesuatu, maka dapatlah hangus. Itu secara tabiat lah. Kalau orang pegang tabiat, cara huraian dia begitu. Api mesti duduk kat sesuatu. Tak boleh api duduk sini, ketah duduk sana, tiba-tiba ketah terbakar. Tak boleh. Mesti dia dekat dengan api, baru terbakar. Itu atas jalan tabiat. Maka perceraian, yakni perbezaan antara keduanya, antara illah sebab musabbab dan tabiat itu, maka fa'il, iaitu pembuat dengan illah, dengan sebab musabab itu tiada dengan syarat. Tiada dengan syarat. Dia tidak ada syarat. Beza. Sebelum kita baca, kita bagi beza sungguh. Tabiat dengan sebab musabab ni bezanya ialah illah ma'lul ni, sebab musabab ni dia tidak perlu syarat, tidak perlu ternafi mani', tak perlu. Terus ya, Allah Ta'ala gerak jari, gerak tangan ke kanan, ketah pun ke kanan. Itu sebab musabab. Dia tidak ada syarat-syarat penghalang apa, tak ada. Beza dengan tabiat. Tabiat ni dia ada syarat ternafi penghalang. Nak berhanguskan ketah tu, syaratnya ialah mesti api dekat dengan ketah, dan penghalangnya mesti tiada, iaitu basahnya ketah. Basah ketah tu penghalang bagi api tu nak terbakar. Jadi mestilah ketah tu kering, baru boleh terbakar. Itu beza antara sebab musabab dan tabiat. Itu ya. Dan fa'il, yakni pembuat dengan tabiat itu dengan syarat, yakni mesti melalui syarat. Contoh dia seperti api, maka dapat hangus api itu apabila bersentuh dengan kayu. Syarat dia mesti bersentuh. Tu contoh tabiat. Kalau illah dan sebab musabab, illah ma'lul, tak payah syarat ni. Dan ketiadaan mani', ketiadaan penghalang. Apa penghalang dia? Iaitu basah kayu. Basah kayu tu penghalang untuk api terbakar. Jadi secara tabiat, kalau kita kata api tu, kalau basah kayu tu takkan terbakar lah api tu. Takkan terbakar lah kayu tu sebab basah. Mestilah api dekat dengan kayu, dalam keadaan kayu tu kering, baru boleh terbakar dan menghanguskan. Itu cara huraian tabiat. Cara huraian sebab musabab tadi tu ialah contohnya ada sesuatu, ada yang lain. Ada Allah, ada alam. Gerak jari, gerak cincin. Tu contoh dia.
Tolak pintu, pintu terbuka. Tu contoh tu. Sebab musabab. Kita tolak pintu, menyebabkan pintu terbuka. Tu contoh dia. Tu beza antara sebab musabab dan tabiat. Ala kuliah, kesimpulannya Allah Ta'ala tidak sabit dengan tabiat, tidak sabit dengan ilah maklu, sebab musabab. Bahkan semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis. Maka adalah kedua fa'il itu, mana? Iaitu tabiat dan sebab musabab, dapat mengadakan dan tiada dapat meninggalkan. Maka tiada ada kedua fa'il ini dengan ikhtiar. Maka adalah kedua fa'il itu, pembuat, mana dia pembuat dia? Pembuat atas dasar sebab musabab ataupun dengan tabiat. Maka adalah kedua fa'il itu dapat mengadakan dan tiada dapat meninggalkan. Maka tiada ada kedua fa'il ini. Fa'il mana? Pembuat antara ilah maklu dan sebab musabab tu dan tabiat tu, tak dapat dengan ikhtiar, dengan pilihan, dengan kehendak sendiri. Jadi kalau Allah Ta'ala ataupun alam ini sabit ada dia dengan sebab musabab, sabit ada dia dengan tabiat, maka seolah-olah Allah Ta'ala itu tidak ada kehendak. Seolah-olah Allah Ta'ala itu tidak ada pilihan untuk mengadakan alam ataupun tidak mengadakan alam. Maka tu dua-dua tu mustahil. Dah sabit pada Allah tu mana? Ni yang ketiga. Dan fa'il, iaitu pembuat, pencipta yang ketiga, iaitu dapat mengadakan dan mengadamkan. Dapat mengadakan dan mengadamkan. Mengadamkan dengan mana? Meniadakan. Yang ketiga ni dapat mengadakan dan meniadakan, iaitu dapat mengadakan dan meniadakan ni, iaitu fa'il, pencipta dengan ikhtiar, dengan kehendak dia. Ni yang sabit bagi Allah. Allah Ta'ala buat sesuatu berdasarkan kehendak dia. Bukannya Allah Ta'ala buat sesuatu berdasarkan sebab musabab, berdasarkan tabiat, berdasarkan buat sesuatu tanpa kehendak, ataupun lupa, ataupun lalai. Itu semua mustahil. Iaitu siapa pembuat yang ada ikhtiar itu, pencipta yang ada usaha, yang ada kehendak tu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan akan segala kainat, segala makhluk ini dengan ikhtiar, dengan pilihan dia, dengan kehendak dia. Tiada yang menggagahi akan dia, akan Allah, dengan suatu wajah daripada segala wajah. Wajah ni cara. Satu jalan pun tak ada yang paksa Tuhan, tak ada. Paksa dari sudut lupa ke, ataupun ada orang paksa Tuhan ke, tiba-tiba terbuat, ataupun buat-buat Allah lupa, patutnya aku tak mau buat. Ataupun patutnya aku tak mau buat, lalai ataupun lupa. Ataupun ada yang menekan Allah Ta'ala suruh buat juga tanpa Allah Ta'ala kehendak. Itu semua mustahil. Jadi sebab itu dia kata sabit Allah Ta'ala mencipta segala makhluk ni dengan ikhtiar, dengan pilihan dan kehendak dia. Dan dua fa'il itu, mana? Iaitu ilah dan ma'lul dan tabiat. Sebab musabab dan tabiat tu mustahil atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Noktah. Jadi Allah Ta'ala tidak melalui tabiat, tidak melalui sebab dan musabab. Lepas tu Allah Ta'ala berkehendak dengan sifat perkehendak dia untuk mengadakan makhluk atau meniadakan makhluk, untuk kekal tiada makhluk atau untuk kekal ada makhluk. Itu semua dengan kehendak Allah sejak azali, dengan sifat perkehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adalah kerana zuhul dan ghaflah, maka adalah jalan menafikan bagi iradat. Perkara itu la'ala sawat tiada. Maka adalah jalan menafikan bagi iradat itu, kerana perkara itu la'ala sawat tiada. Kerana zuhul, yakni lupa, dan ghaflah, yakni lalai itu melazimkan keduanya. Ghaflah dan zuhul, lupa dan lalai itu menafikan ilmu. Macam mana kita kata jalan menafikan iradat, sedangkan lupa dan lalai ni sebab berkait dengan ilmu. Kan kita kata tadi, lupa tu apa dia? Iaitu sebelumnya ada pengetahuan. Lalai tak tahu milu tu apa, kita tak akan kehendak untuk buat milu. Jadi kalau Allah Ta'ala sejak awal sudah ternafi ilmu dia, maka akan melazimi menafikan kehendak dia.
Maka sebab tu Syekh kata, dan lazim daripada ketiadaan ilmu itu ketiadaan. Bila kata menafikan pengetahuan, lazim daripada menafikan pengetahuan akan menafikan iradat Tuhan. Jadi bila Allah tidak tahu, maka Allah tak akan kehendak benda yang dia tak tahu. Kalau tak gitulah. Tapi jadi ke begitu? Tak jadi gitu. Mustahil Allah Ta'ala itu jahil, dan mustahil pula Allah berkehendak benda yang dia jahil. Bahkan semua kehendak Tuhan berlaku sebab dia tahu belaka dengan sifat ilmu dia. Tu Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan erti iradah itu dan menyengajakan, yakni berkehendak kepada yang jahil, yakni benda yang Allah tak tahu itu mustahil. Boleh tak Allah kehendak benda yang Allah tak tahu? Tak boleh, sebab dia tak tahu. Macam mana nak kehendak? Agak kita kehendak nak beli kereta Wira, tak ada. Sebab apa? Sebab kereta Wira tidak wujud. Jadi tidak ada kehendak untuk kita beli kereta Wira contohnya. Tapi sebab apa kita nak beli kereta Wira? Sebab kita tahu dia ada. Kita tahu. Bila tahu, boleh kita kehendak, boleh tak kehendak. Sekarang ni Allah boleh tak kehendak benda yang dia tak tahu? Tak boleh. Dah ada ke benda yang tak tahu? Tak ada. Semua tahu belaka. Mana Allah boleh kehendak, boleh tak kehendak benda yang dia tahu. Boleh saja Allah berkehendak untuk adakan alam, dan boleh saja Allah berkehendak untuk meniadakan alam, kerana Allah sudah mengetahui alam tu apa. Sebab tu Allah boleh kehendak, dan Allah boleh tak berkehendak untuk adakan dan meniadakan dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan adapun daripada jihah ta'lil ni sebab musabbab, dan tabiat itu melazimkan qidam alam. Sebab apa qidam alam? Dengan sebab qidam illah, qidam sebab. Nok satu. Dia kata dari sudut ta'lil, dari sudut illah, sebab musabbab dan tabiat pula. Yang pertama sebab musabbab. Sebab musabbab ni mustahil. Sebab apa? Sebab bila qidamnya sebab akan menjadi qidam musabbab. Sekarang ni kita kata Allah qidam, Allah bersifat dengan sifat qidam. Jadi kita kata, kalau dia kata Allah Ta'ala ada, mesti ada alam, automatik. Mana? Allah tu sebab bagi ada alam. Jadi Allah tu sebab qadim tak? Qadim. Pastilah musabbab dia pun qadim. Jadi dia pun turik natijah kata alam ni qadim, sebab Allah Ta'ala qadim. Allah Ta'ala tu sebab, alamnya itu, keberadaan alam ni musabbab. Allah itu ada qidam, maka ada alam ni pun qidam juga. Itu mustahil. Itu atas jalan sebab musabbab. Dan tabiat, dan yang qadim itu daripada jihad ta'lil dan tabiat melazimkan qidam alam, sebab qidam illah dan tabiat. Tabiat tu atas pada illah. Tabiat nisbah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada, adanya alam. Mana? Syaratnya mesti Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ketuhanan, dan juga tidak ada Tuhan lain selain Allah. Itu tabiat, secara tabiat. Maka alam pun ada. Dah Allah Ta'ala qidam tak? Qidam. Alam pun qidam. Itu secara tabiat pula. Adakah begitu? Tak begitu. Mustahil. Sebab mestilah kalau sabit demikian, Allah pun tidak akan kehendak buat alam ni. Automatik alam dah ada dah. Buat apa nak kehendak Tuhan? Jadi seolah-olah gitu. Jadi ada benda yang di luar kehendak Allah terjadi. Itu mustahil. Adanya alam ni tanpa kehendak Tuhan, itu mustahil. Mana terjadinya alam ni tanpa kehendak Tuhan? Dia kata melalui sebab musabbab, melalui tabiat, mustahil. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan yang qadim itu tiada dapat diqasakkan dengan ijad. Ijad ni mengadakan. Dan yang qadim, siapa? Allah Ta'ala. Itu tiada dapat diqasakkan, yakni Allah tidak perlu ikhtiar, tidak perlu ada kehendak, tidak perlu ada pilihan untuk mengadakan makhluk. Tiba-tiba ada dah. Boleh itu? Tak boleh. Allah Ta'ala yang qadim, dia tak perlu ada kehendak, dan juga tak perlu ada usaha, tak perlu ada pilihan untuk mengadakan alam. Tiba-tiba alam ada dah. Boleh gitu? Tak boleh. Kerana itu akan menafikan kehendak Allah. Tu. Kerana ia Allah Ta'ala mawjud, ada. Kerana ia Allah Ta'ala ataupun yang qadim itu mawjud.
maka jadi tahsilul hasil. Tahsilul hasil dia. Tahsilul hasil ni menghasilkan benda yang telah ada. Mana? Kita kan kata atas jalan sebab musabab ni, Allah ada, mesti ada alam. Tiba-tiba Allah nak mengadakan alam lagi. Alam ada dah. Nak adakan buat apa? Tu dia panggil tahsilul hasil. Menghasilkan benda yang telah ada. Dia kata sekarang ni kalau Allah Ta'ala itu ada, sekarang ni Allah ada, qadim tak Allah? Qadim. Lepas tu automatik ada makhluk, automatik ada alam. Lepas tu Allah kehendak lagi buat alam. Buat apa? Itu dia panggil tahsilul hasil. Jadi tahsilul hasil, menghasilkan benda yang telah ada tu mustahil. Macam contoh kita kata kita tutup dah pelak. Pelak apa? Pelak rumah. Pelak lampu. Lepas tu kita suruh orang tutup pelak lampu lagi. Tu dia panggil tahsilul hasil. Menghasilkan benda yang telah ada. Dah tutup lampu, dah tutup apa lagi? Kalau tekan switch sekali lagi, dia panggil buka, tak panggil tutup. Jadi sekarang ni kalau Allah Ta'ala itu qadim, menyebabkan makhluk ada secara automatik pun qadim, tiba-tiba Allah kehendak untuk adakan alam pula. Itu alam yang keberapa tu? Itu dia panggil tahsilul hasil. Menghasilkan benda yang telah ada tu mustahil pada akal. Mestilah Allah Ta'ala itu menghasilkan benda yang belum ada, benda yang belum sabit, baru boleh. Sekarang ni benda dah ada dah. Kalau atas jalan kata dia ni elah makhluk lah sebab musabab. Ada Allah, ada makhluk. Tiba-tiba Allah pun berkehendak untuk adakan makhluk lagi. Itu dia panggil tahsilul hasil. Sebab itu pegangan tabiat, pegangan sebab musabab tak betul, mustahil. Tu. Habis dah sifat iradat. Lawan sifat iradat habis dah. Sekarang yang ke-9 pula lawan sifat ilmu. Ke-9-nya al-jahlu wa ma fi ma'nahu minal ulumi ma. Patutnya gini, al-jahlu wa ma fi ma'nahu min ma'lumin ma. Itu. Patutnya gitu. Dan jahil. Okey? Jahil dan barang yang pada maknanya makna jahil, maknanya makna jahil dengan maklum, barang yang maklum ada ia dengan maklum, dengan perkara yang diketahui. Maklum tu perkara diketahui lah. Jadi sekarang ni ilmu Allah Ta'ala sabit sifat pengetahuan. Lawan dia apa? Lawan dia jahil. Jahil ni apa? 0%. Kosong. Dah jahil je tu. Lawan bagi ilmu tak? Dia kata dan barang yang pada maknanya makna jahil. Mana yang semakna dengan jahil? Iaitu zan, waham, syak. Tu semakna jahil. Dia tak jahil zan, syak, waham ni, tapi dia makna jahil. Nisbah Tuhan. Nisbah kita tak jahil. Jahil tu kosong. Kalau kita zan, mana kita tahulah, tapi tak nisbah pada Tuhan, dia panggil jahil. Tu jahil benda apa dia? Jahil pada mana tadi? Dengan maklum, barang yang maklum ada ia, yakni dengan perkara yang sepatutnya diketahui pada hakikatnya. Maklum ada ia tu dengan makna pengetahuan perkara yang perlu diketahui, maklumat yang pada wakil, pada realitinya betul. Allah Ta'ala tak tahu benda sebenar. Tu maksud dia. Allah Ta'ala tidak mengetahui makna jahil benda sebenar, ataupun Allah Ta'ala syak benda sebenar, Allah Ta'ala zan benda sebenar, Allah Ta'ala waham benda sebenar. Itu dia panggil jahil, dan apa yang semakna dengan jahil. Dah tu Allah Ta'ala mengetahui suatu benda menurut realitinya 100%. Tidak ada syak, tidak ada waham, tidak ada zan, tidak ada jahil. Tu. Ini apa? Jahil. Lawan ilmu. Ilmu pengetahuan. Dengan sifat pengetahuan Allah tahu, dan Allah mengetahui segala perkara. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Lawannya jahil. Dan apa yang semakna dengan jahil? Apa makna jahil? Dan erti jahil itu ketiadaan ilmu, dia panggil jahil. Jadi seorang kalau tak ada ilmu, muttasifun bisifatil jahli, dia panggil jahil lah. Seseorang yang bersifat dengan sifat jahil, maka dia panggil orang yang jahil. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Dengan yang diqasad, tidak ada ilmu tu dengan yang diqasad. Yang diqasad ni yang dituju, benda yang dia nak tahu. Benda yang dia nak tahu, tak tahu. Tu maksud dia. Belik sikit ayat tu. Sama ada basita.
atau murakkab. Apa basit? Iaitu jahil selapih. Mana jahil selapih apa dia? Iaitu dia tak tahu benda tu noktah. Habis tu jahil basit. Dia tak tahu ada milu. Jahil basit lah. Kalau murakkab, dua lapis. Dia tak tahu dan dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia tak tahu milu dan dia tak tahu bahwasanya dia tak tahu milu. Contoh tu. Dia tak tahu wajib belajar. Wajib belajar fardu ain. Dan dia tak tahu bahwasanya dia tak tahu fardu ain. Maka dia buat-buat tahu. Dia berasa tahulah. Tu jahil murakkab. Jadi dua jahil ni suatu hal mustahil. Maka makna jahil basit itu ketiadaan pengetahuan sekali-kali, yakni semata-mata. Tak ada, kosong. Aku tak tahulah phone ni. Tak tahu mana jahil basit. Kosong, tak tahu langsung. Tu dia panggil jahil basit. Dan jahil murakkab, jahil berlapis tu ketiadaan mendapatkan seorang akan barang yang pada wakilnya, wakil barang, wakil ni realiti. Dan ketiadaan mendapat pula akan ia seorang itu tiada mendapat. Mendapat ni makna tahu. Pertamanya dia kata ketiadaan mendapatkan, yakni tiada mengetahui oleh seseorang akan barang yang pada realiti dia. Contoh kotak tisu, dia tak tahu ni kotak tisu. Tu maksud ni hakikat dia kotak tisu, tapi dia kata ni bukan tisu, ni bukan kotak tisu. Dia kata ni botol contohnya. Tak tahu tu. Dia tak tahu kata ni kotak tisu. Tu dipanggil tidak tahu benda sebenar. Tidak tahu realitinya ini ialah kotak tisu. Kemudian yang kedua pula, dia tak tahu bahwasanya dia tak tahu ni kotak tisu. Dia pun panggil botol. Dia panggil jahil murakkab. Pertama dia tak tahu ni kotak tisu. Lepas tu dia tak tahu bahawa dia tak tahu ni kotak tisu. Dia pun kata botol. Tu dia panggil jahil murakkab. Macam Nasrani lah. Dia tak tahu Tuhan yang sebenar itu Allah Ta'ala. Kemudian dia tak tahu bahwasanya Allah Ta'ala itulah Tuhan sebenar. Dia pun kata Isa tu Tuhan. Silap tu. Ni bukan cakap ni. Ni pengetahuan. Pengetahuan dia bercakap lain. Ni pengetahuan dia tak tahu. Bukan dia cakap ke orang benda yang sebaliknya, bukan. Ni masalahnya dia sendiri tak tahu. Dia tak tahu ni kotak tisu, ataupun dia tak tahu Allah tu Tuhan. Macam puak Nasrani lah. Dia tak tahu Allah tu Tuhan. Lepas tu dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Mana? Dia kata ada Tuhan, tapi Isa. Silap tu. Dia etika kata Isa tu Tuhan, padahal hakikat dia Isa bukan Tuhan. Dan dia tak tahu bahawa Tuhan sebenarnya itu ialah Allah Ta'ala. Jadi dua kali lapis. Tu panggil jahil murakkab. Itu puak Nasrani, puak Majusi. Dia tahu ada Tuhan. Dia tak tahu kata Allah Ta'ala tu Tuhan. Tapi dia meyakini adanya Tuhan, tapi dia tak tahu Allah tu Tuhan yang sebenar. Dia pun kata apilah Tuhan. Apilah Tuhan yang Tuhan cahaya, Tuhan baik. Kegelapan tu Tuhan yang jahat. Tu Majusi. Tu Majusi. Ada kegelapan, ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan cahaya. Sebab tu dia pasal api supaya dia tu beroleh kebaikan. Tuhan yang cahaya tu mentakdirkan benda baik. Tuhan kegelapan tu mentakdirkan benda jahat. Jadi nak elokkan benda jahat, dia pun pasang api besar-besar. Tu Majusi. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, tu mana dia? Dan ketiadaan dapat pula akan itu. Okey. Dan barang yang pada makna jahil itu. Okey, habis. Tu jahil murakkab. Kemudian sekarang ni apa makna benda yang sama dengan jahil? Dan barang yang pada makna jahil itu, tamanya syak 50-50. Dan zan ni berat sebelah. Berat sebelah sama ada ataupun tiada. Berat sebelah lah. Berat 70%, 80% ke arah sesuatu keputusan. Sama ada ke tidak, dia zon ke situ. Tu dia panggil makna jahil ni sebuah Tuhan. Dan waham ni ringan pula. Waham ni lawan bagi zon. Contoh dia kata saya nak makan nasi ayam. Nak makan tu zon dia nak. Mana waham dia tidak. Tu maksud dia. Ataupun saya tidak mahu makan nasi ayam. Tak mahu tu tahap dia zon. Lawannya waham. Wahamnya ialah nak makan nasi ayam. Zannya ialah lebih berat ke arah tak mau makan nasi ayam. Tu zan dengan waham. Tu beza dia.
Walau bagaimanapun semuanya ini sebuah Tuhan jahil belaka. Tak panggil ilmu. Dan demikian lagi keadaan ilmu itu daruri atau nazari atau badihi, semuanya ni nisbah jahil bagi Tuhan. Ni pun makna jahil juga ni. Dia ilmu tapi ilmu daruri. Okey, ilmu daruri ada dua makna. Pertama dengan makna ilmu dengan makna tahu secara lantas. Tahu segera. Contoh kita ni 1 tambah 1 2. Tu dia panggil tahu secara lantak. Tak perlu dalil, tak perlu buka kitab, tak perlu tunggu sekejap. Kalau dia akal dia sempurna, 1 tambah 1 direct jawab 2. Tu dia panggil ilmu daruri. Makna yang kedua ilmu daruri ialah dia tahu dalam keadaan kena paksa. Contoh dia orang tanya 1 kali 5 bahagi 10 kali 9 kali 5/6 kali dalam keadaan dia ada pistol depan dia. Suruh jawab dengan betul dalam masa 3 saat. Contohlah. Tiba-tiba dia tahu. Tahu sebab apa? Sebab ada orang paksa. Tu pun daruri juga. Sebab itu tidak boleh dinisbahkan nama ilmu daruri pada Allah, kerana takut kita faham Allah Ta'ala itu tahu atas jalan paksa. Tu ya. Kalau atas jalan pertama betul lah, tahu secara lantar, tak perlu fikir, tak perlu belajar, tak perlu buka kitab, tak perlu tanya orang, tahu lalu. Tapi disebabkan daruri ni ada dua makna. Makna pertama dengan makna kedua, takut-takut kita nisbahkan ilmu Allah yang daruri itu kepada yang kedua, iaitu Allah tahu dengan cara paksa. Tahu dengan cara terpaksa, dipaksakan oleh sesuatu. Maka kita tak panggil ilmu Allah daruri. Lepas tu panggil ilmu Allah zati. Tu nama dia. Ataupun nazari. Nazari ni ada dalil. Ilmu Allah Ta'ala mana boleh berdalil. Kalau makna tunggu dalil baru tahu, makna sebelum ada dalil jahil. Ataupun badihi. Badihi ni pengalaman. Pengalaman. Contoh dia. Contoh kita nak tengok burung di atas, kita pun buka mata dan tengok burung. Tu dia panggil badihi. Tak perlu belajar juga tu. Maka bahawasanya sekalian yang tersebut, syak, waham, zan, ilmu daruri, nazari, badihi itu pada makna jahil. Tu semua nisbah jahil, makna jahil bagi Allah. Maka mustahil Allah Ta'ala ilmu dia zan, syak, waham, daruri, nazari, badihi. Lagi satu kasbi. Kasbi ni usahalah. Dan kerana bahawa ilmu nazari itu, ilmu nazari itu terdahulu jahil, sebab tu tak dinisbah pada Tuhan. Ilmu nazari ni tilik, tengok dalil. Jadi sebelum tengok dalil, sebelum tilik, mana Allah jahil? Itu mustahil bagi Allah. Kalau kita ilmu nazari, contoh ilmu akidah ni, kita kena ada dalil untuk sabitkan Allah wujud, qidam, baqa, baru kita tahu dengan sebenar. Tu tak apa ni semua kita. Jadi ilmu kita dulunya jahil, kemudian tahu. Allah Ta'ala ilmu dia zati, dengan makna sejak dulu azali sampai bila-bila tidak boleh diselangi dengan jahil. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, habis dah sifat lawan bagi sifat ilmu. Kesepuluhnya al-mautu, mati pula. Lawan hayat, yakni lawan bagi sifat perhidup. Khalaqal mauta wal hayata. Allah Ta'ala menciptakan mati dan menciptakan hayat, iaitu perhidup. Maka arti maut itu pada hak yang baharu, yakni pada hak pada sabit pada orang yang baharu lah, sabit pada makhluk ialah bercerai roh dengan jasad. Itu mati. Mati kita ni, pasien baharu ni, sama ada anak Adam ke bukan anak Adam ke, pasien hidup ni mati itu dengan makna bercerai roh daripada jasad. Binatang pun ada roh, haiwan manusia pun ada roh, semua ada roh belaka. Jadi mati tu di sebelah belaka mana? Tarik roh daripada jasad, baru dia panggil mati. Jadi kalau Allah Ta'ala bukan itulah. Allah Ta'ala tidak boleh sabit bagi dia mati. Kalau sabit bagi dia mati, tak boleh lah. Itu sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi dia bagi tahu dulu macam mana dipanggil mati, nisbah hak yang baharu, nisbah makhluk. Tarik jasad, tarik ruh daripada jasad, dengan mana ruh keluar daripada jasad kita. Maksud dalam kitab Qatrul Ghaith Syarah Masail Abil Laith, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala sebut, malaikat maut akan menarik
roh dia daripada ubun-ubun rambut dia. Start di situ. Dia tarik di situ. Itu cara roh daripada jasad. Terpisahnya roh daripada jasad. Dan pada hak yang qadim itu, iaitu ada hayat itu dengan roh. Itu mustahil. Kalau nisbah kita nak kata, oh Allah Ta'ala ni ada roh lah. Tak boleh. Walaupun roh kita kata roh yang qadim. Sebab roh ni jising, tak boleh. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan dengan muzah ni inilah apa nama tu, suhu badan. Dalam badan itu ada kering, ada basah, ada panas, ada sejuk. Ni design lah. Jadi Allah Ta'ala bukannya hidup dengan sebab sedemikian. Kemudian kata Ibnu tu ke Abi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu ke Abi, kata Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, mudah-mudahan Allah Taala meridai kedua-duanya, iaitu Abdullah dan Abbas, kerana dua-dua tu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menjadikan Allah Taala akan maut di dalam rupa kibas yang putih, tiada lalu dengan suatu, dan didapat maut itu bau maut. Ni pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jawharatul Tauhid, Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menyabitkan al-maut dan al-hayah, perhidup dan mati ni ialah benda yang ada. Jenis ada. Jenis ada. Batu dalam Quran sebut khalaqal mauta wal hayata. Allah cipta. Allah cipta hayat dan Allah Ta'ala cipta mati. Dah mati tu rupa ke mana? Tu kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dia berupa dengan rupa kibas. Kita pun tak tahu. Tak pernah tengok mati tu. Nak kata dia tu ada. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.